Bila ditanya kenapa anak saya ni menjadi juling, saya tak faham. Lahir okey je, kemudian kenapa suami saya boleh jadi mata juling macam ni? Kalau kata mata dia lari, kemudian kenapa isteri saya boleh jadi macam ni? Hai semua, saya Syahrizal Ridwan, optometris yang bukan saja cek kepada power rabun tetapi menguji juga dan merawat jika mempunyai risiko mendapat juling pada masa-masa akan datang. So, bagi anda yang baru dalam channel ini, sila tekan butang subscribe dan saya sangat menghargainya, dan tekan butang like dan juga tekan butang loceng tu supaya setiap kali video yang saya beri upload yang baru, anda akan mendapatnya dan terus boleh menontonnya. So, terima kasih kerana telah subscribe pada channel saya. Kita balik kepada tajuk hari ini. So, tajuk hari ini adalah tentang macam mana seseorang itu boleh mendapat juling. Sedangkan masa lahir, masa zaman kanak-kanak, masa permulaan, dilahirkan tanpa ada rasa juling. Hari ini seorang pasien saya yang berumur 13 tahun, tingkatan 1. So, bila selalunya ayah dia yang bawa. So, ayah yang bawa teman datang terapi setiap minggu. Dan ini adalah sesi yang ke-6. Bila sesi yang ke-6 ni, dah banyak peningkatan yang nampak dan telah berjaya mengawal mata yang cuba nak lari tu. Ni mata kiri ni memang degil sikit. So, bila mata kiri ni asyik lari, dan bila pada hari ni, pagi tadi saya ceritakan pada ibu dia. So, ibu ni, bila dia datang, dia banyaklah berceritanya. Baharulah saya banyak tahu ceritanya. Salah satu yang paling mak dia perasan adalah anak dia ni selalu tak boleh nak tangkap bola. So, hati-hati kepada kita yang tengok anak kita yang bersukan, yang bermain sukan bola keranjang ke, main badminton ke, kenapa mereka tak boleh perform dalam sukan seperti mana orang lain. Mungkin disebabkan oleh masalah eye teaming atau nak gunakan dua-dua mata, nak menganggar jarak bola yang datang dengan pantas tu. Okey, kita balik kepada tajuk yang tadi. So, bila si ibu ni bertanya pada saya, apa kesan dia kepada seseorang yang ada masalah macam mata anak dia ni? Dan saya kata yang paling utama sekali adalah bila seseorang itu belajar bagaimana nak menggunakan satu mata. Dia ada beberapa proses yang kita kena faham. Bila kita lahir, kita belajar untuk melihat cahaya. Kita belajar untuk melihat nampak jelas. Kemudian kita belajar macam mana nak gunakan dua-dua mata kita ni, nak gerakkan mata mengikut kepada apa yang kita nak tengok, kepada rangsangan. Kemudian bila kita dah cuba buat benda tu, kadang-kadang kita tidak develop dengan baik. Itu satu. Mata kita ni, dia punya cara dia nak mengawal brain dengan mata ni, nak kawal guna dua mata, mungkin tidak sempurna cara dia belajar untuk menggunakan dua mata. So, masalah ni sehinggalah daripada bertambahnya umur, masalah ni tetap ada. Dan dia semakin nampak menjadi sesuatu benda yang bermasalah bila tiba satu peringkat yang memerlukan seseorang itu untuk menggunakan mata pada tahap yang lebih banyak. Contohnya kalau macam sekolah rendah. Dia start dah jam 4 selalunya. Lepas banyak saya jumpa kes orang yang ada masalah, kanak-kanak yang ada masalah yang dulu tak juling, kini juling, dia start biasanya pada usia dah jam 4. Dan kemudian bila kita tengok balik tentang konsep kenapa seseorang itu memilih untuk menggunakan satu mata, sebenarnya yang saya maksudkan adalah brain belajar bagaimana nak gunakan satu mata. So, kenapa brain ni dia nak belajar menggunakan satu mata? Kemudian saya tanyalah dekat ibu ni, apa yang berlaku kepada anak masa puan nampak dia main bola tak boleh kan? Sebab saya, bila kita bertemu dengan parents, saya cuba yang masalah macam dulu lah. Dulu bila saya nak cuba terangkan tentang konsep sains dari segi sistem mata ni, dia amat menyukarkan parents untuk faham, malah kepada patient tu sendiri. So, saya develop lah satu rutin yang macam mana nak buatkan mudah faham. Dan inilah saya nak berkongsi kepada anda yang menonton video dalam channel saya ini, adalah tentang bila brain terima belajar untuk guna satu mata, kebarangkalian besarnya seseorang itu boleh menjadi juling pada peringkat umur tertentu. Ada orang
usia muda. Mungkin masa 7 tahun, 5 tahun. Yang terbaru ni umur 5 tahun. Jadi juling. Dulu sebelum ni tak. Ada yang umur 14 tahun pun masih dalam rawatan terapi. Ada yang berumur start 35. Okay, ada yang baru lagi, dia start umur 44. So kalau perasan, setiap orang bila dia jadi juling, kita tak dapat nak beritahu secara tepat bila ia akan berlaku. Sebab itu pada semua patient, semua klien, semua customer yang cek mata, kita akan pastikan sehabis baik untuk cek adakah seseorang itu berisiko untuk mendapat keadaan juling ni di masa akan datang. Sebab tu simptom yang saya kata tanya, contoh macam sakit kepala, macam nampak double vision, kemudian rasa cepat letih, kemudian nampak, contoh bila memandu, nampak line tu jadi macam double 2. Bila bawa kereta, tengok pokok pun jadi double, sedangkan satu pokok je. Kemudian dia kena pejamkan mata kuat-kuat, kontrol balik mata dia. Dan dia tahu mata dia sebenarnya dalam keadaan yang lari. Sama ada tangkap selfie, ataupun dia rasa macam mata dia, lari sebelah. Lepas tu dia kontrol balik. So ini adalah antara simptom-simptom yang buatkan seseorang itu berisiko mendapat juling di masa akan datang. So apabila saya test kepada pelajar ini, bila si ibu ni bertanya, so saya cuba gunakan bahasa yang paling mudah, yang paling seseorang tu nak faham, walaupun bukan latar belakang orang sains. Tugas otak kita, minda kita, brain ni adalah untuk mencipta keadaan yang selamat pada seseorang tu. So dia boleh buat secara manual untuk buat selamat, dan dia juga boleh buat secara auto. Dan bagaimana keadaan ni apabila mempunyai masalah eye teaming? So selalunya orang yang berisiko ada masalah dengan juling ni pada usia yang tertentu, baru dia dapat, disebabkan oleh masalah contohnya yang melibatkan sehingga memberi kesan kepada eye teaming ni, cara nak gunakan dua mata ni. So bila brain, dia akan tetap gunakan dua mata, sebab kita dilahirkan guna dua mata. So brain pun kata, okey, dua mata bagus, buat kerja semua jadi senang. Tetapi sampai satu masa, dua mata ini membebankan. Sebab kita kena faham cerita brain ni macam mana dia menghasilkan satu image. Sebab bila kita tengok mata kanan, ini satu image. Bila kita tengok mata kiri, ini dua image. So dua image ini sebenarnya tak sama. Dia agak berbeza sedikit. Bukanlah 1% yang ni nampak sama dengan mata kiri nampak. Bukan 1%. Dia tak berapa sama. So brain ni bila dia terima dua image daripada mata, dia kena proses. Dan bila dia proses, dia gabungkan antara mata kanan dengan kiri, dia gabungkan, dia menghasilkan satu image yang baru. Dan itulah image 3D. Saya bagi contoh dalam salah satu keadaan, iaitu apabila satu mata, bila penat saja dia nak keluar. Okey, selalunya pada orang yang mempunyai ciri convergent insufficiency. Okey, nanti saya akan buat video tentang perkara ni, tetapi masalah ni bila tengok dekat, mata kena tarik dalam, dia dah tak larat, dia buat kerja lama-lama, lepas tu dia terlepas keluar. Dan masa ni lah jadi double vision. Jadi double vision, lepas tu nak kena tarik balik, lepas tu dah mula rasa macam penat, rasa macam mula dah kabur, rasa macam nak ada setengah orang tu sampai rasa nak termuntah nak buat kerja, dan dia rasa penat sampai kena tidur dulu. Dan keadaan ini memberi signal kepada brain. Susahlah, menyusahkan, membahayakan, memberi kesan buruk kepada orang tu, kepada diri tu. So brain kata, kalau pakai satu mata, senang tak? Sebab tu masa permulaan, masa brain belum lagi mencipta keadaan guna satu mata ni lebih baik, ada klien saya yang guna komputer, dia seorang software engineer. So dia terpaksa menutup sebelah mata dia untuk buat kerja. Dia menulis ke, buat kerja komputer sampai terpaksa tutup. So dalam keadaan ni sebenarnya tak bagus lah, tak sihat. Tetapi ingat, brain sedang belajar. Sebab tu ini fasa ni, masa kita rasa stres, kita rasa macam sakit kepala, masa penat buat kerja apa semua ni, komputer tak boleh lama, belajar tak boleh lama, nak buat WhatsApp lama-lama pun tak boleh. Ini memberi signal keadaan stres menggunakan dua mata. Brain simpan maklumat ni dan dia cari jalan. Macam saya cakap tadi, brain nak menjaga seseorang itu. So bila tugas dia menjaga, tak kira macam mana pun, dia akan buatkan seorang tu jadi lebih baik. Sebab tu dalam kes yang pelajar umur 13 tahun ni, dia ada ciri ni, selama ini dah ada. Kemudian dia kata hilang. Masa dia start darjah 5, darjah 4, darjah 5, perkara ni dah hilang. Keadaan-keadaan sakit kepala, simptom cepat penat ni semua dah hilang.
Tapi adalah lagi, tapi dia tak seteruk macam dulu. Dia sangkakan diri dia lebih baik. Tetapi sebenarnya brain memilih menggunakan satu mata saja. So, bila dah lama dalam keadaan asyik guna satu mata saja dan sebelah mata lagi tak guna, itu ada digelar sebagai suppression. So, ingat brain kita ni boleh memilih nak guna satu mata dengan suppress, dengan hilangkan connection kepada mata yang bermasalah saya nak keluar tadi tu, dan kemudian menggunakan satu mata saja untuk buat aktiviti, pelbagai aktiviti, menyebabkan brain kata satu mata ni lebih baik daripada menggunakan dua mata. So lama-lama bila dilupakan yang sebelah ni selalu tak guna ni, lama-lama boleh menyebabkan risiko eye turning ataupun mata yang lari, ataupun mudah kita nak faham mata yang juling. Sebab itu kalau pekerjaan kita itu kita rasa macam membebankan, kalau kita pelajar yang menonton video ni kita rasa belajar itu membebankan, kadang-kadang beban tu bukan kadang silibus belajar tu, belajar memanglah susah, tetapi yang menyusahkan lagi bila mata kita digunakan dalam keadaan bermasalah, kita hilang tumpuan, hilang untuk menyimpan memori dengan lebih baik disebabkan brain sentiasa nak mengawal dua mata ni. So brain kata aku nak belajar, aku nak buat kerja, lebih baik aku gunakan satu mata saja. So daripada satu masa ke satu masa, macam pelajar yang saya sebut tadi umur 13 tahun ni tadi, dia kata lebih baik gunakan satu mata saja. So berlakulah keadaan juling. So hati-hati bila kita mengalami keadaan-keadaan vision stress. So bila brain belajar untuk menggunakan satu mata disebabkan oleh keadaan yang stres tadi, ini menyebabkan seorang itu berisiko tinggi mempunyai juling. So uji untuk tahu adakah simptom yang kita alami disebabkan oleh vision stress, disebabkan oleh brain nak memilih guna satu mata. Hati-hati. Sebab bila kita dapat ujian daripada awal, kita tengok seorang itu berisiko, maka kita dapat perlahankan ataupun beritahu kepada brain, tolong guna dua mata. Jangan guna satu mata. Dua mata lebih baik. Sebab tu saya menggunakan teknik yang saya akan kongsikan dalam video akan datang, iaitu teknik-teknik yang membantu seorang yang berisiko juling menjadi mata yang lebih baik bila dua-dua digunakan secara bersama. Itu yang saya boleh jelaskan dalam video ini. Jadi kalau kita mempunyai rasa-rasa macam kita berisiko mempunyai masalah menggunakan dua mata, sebaik-baiknya kita jalankan ujian dan dapat rawatan sehabis baik. Kerana mata kita ni sangat indah ciptaan dia, menggunakan dua mata lagilah indah melihat dunia yang serba indah ini. Sekian saja video saya kali ini. Jumpa dalam video yang akan datang dan terima kasih kerana subscribe. Bye. Jumpa lagi. Kita nak tengok, okey, dah hijau, kuning, lepas apa kat sini?